Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anda semua di luar sana? Dan dalam Awani Pagi pada kali ini, seperti biasa, kita membawakan perkembangan mengenai COVID-19. Terlebih dahulu, saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas saya, Ya. Nala Huda. Dan kita pergi ke laporan mengenai statistik dan juga kita ingin melihat berapa agaknya kes dan juga kematian mereka yang telah sembuh di luar negara terlebih dahulu. Dan angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus mencatatkan peningkatan dengan pertambahan 5,000 kes lagi dalam tempoh 24 jam dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melebihi 255,000 kes. Dan ini menurut statistik Johns Hopkins University, sebanyak 5 negara catat lebih 20,000 kes maut. Dan Amerika Syarikat kekal sebagai negara dengan angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang melebihi 70,000 kematian. United Kingdom telah mengatasi Itali sebagai negara kedua mencatatkan kematian tertinggi dengan menghampiri 30,000 kes. Itali merekodkan lebih 29,000 kes manakala Sepanyol dan Perancis masing-masing dengan 25,000 dan 19,000 kematian. Dan pada masa yang sama, kita juga melihat kepada kes positif COVID-19 di seluruh dunia yang juga mencatatkan peningkatan dengan jumlah kumulatif menghampiri 3.5 juta orang dengan pertambahan lebih 80,000 kes. Melihat sekali lagi kepada data Johns Hopkins University yang menunjukkan bilangan negara yang mempunyai angka positif melebihi 100,000 kes kini meningkat kepada 9 negara selepas Brazil menjadi negara terbaharu. Dan Amerika Syarikat masih lagi satu-satunya negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif kes positif 1.15 juta. Spanyol dan Itali masing-masing melepasi angka 200,000 kes jangkitan dengan kumulatif kes masing-masing 216,000 dan 210,000 kes. Sementara United Kingdom dan Perancis menjadi negara keempat dan kelima mempunyai kes jangkitan antara tertinggi dengan 187,000 dan 168,000 kes. Dan daripada itu, Jerman mencatatkan negara ke-6 tertinggi merekodkan kes positif 165,000 dan Rusia kini negara ke-7 tertinggi mengatasi Turki selepas merekodkan peningkatan mendadak dengan 134,000 kes. Manakala Turki dan Brazil pula masing-masing merekodkan kes positif 126,000 dan 101,000 kes. Dan seterusnya kita nak beralih kepada kes positif yang dicatatkan dalam negara pula seperti biasa diumumkan oleh KKM setiap hari. Dan walaupun kita telah memasuki fasa kelima PKP iaitu PKPB ataupun digambarkan oleh KKM sebagai fasa pemulihan, kita masih lagi mencatatkan kes positif dalam angka 2 digit iaitu semalam mencatatkan 30 kes baharu dengan satu lagi kematian. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 106 kes. Dan setakat 12 tengah hari Selasa terdapat 30 kes positif baharu menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 6,383 kes. Dan juga melihat kepada kes import, pada Selasa tiada kes import direkodkan. Manakala kes penularan tempatan sebanyak 30 kes di mana 21 kes dikesan daripada kluster di bawah PKPD melibatkan 24 bukan warga negara. Dan pada masa sama, 83 kes yang telah pulih dibenarkan discharge sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih adalah sebanyak 4,567 kes iaitu 71.55% dengan daripada jumlah keseluruhan kes iaitu peningkatan lagi pada kadar pemulihan COVID-19 di negara kita. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan mengenai dari segi bagaimana agaknya melihat kepada PKPB ini sendiri di peringkat negeri. Pertama, kita melihat kepada isu keselamatan dan kedua, kita melihat kepada isu pembukaan aktiviti ekonomi. Pertama, kita ingin membawakan dari segi sudut keselamatan di mana bagi negeri Perlis, individu dari zon merah yang pulang dari luar negara masuk ke negeri Perlis wajib untuk dikuarantinkan dan ini mengikut arahan Jabatan Kesihatan di Pusat Kuarantin. Dan kata Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man, beliau berkata langkah itu diambil bagi mengekalkan Perlis sebagai zon hijau. Kalau kita dapat lihat, Perlis telah pun diisytiharkan sebagai zon hijau sejak beberapa minggu yang lalu. Dan ini juga kita dapat saksikan iaitu kata Azlan juga arahan ini bukan hanya untuk individu yang datang dari zon merah dan mereka pulang dari luar negara tetapi yang pernah disaring oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari zon hijau contohnya dari Pulau Pinang juga perlu menjalani kuarantin.
Dan menurutnya lagi sejumlah 116 orang masih dikuarantin di 3 pusat kuarantin Perlis dengan 49 ditempatkan di Institut Latihan Perindustrian dan sebagainya berdekatan dengan ataupun masih lagi dalam lingkungan di dalam negeri Perlis itu sendiri, dan ini merupakan satu inisiatif yang baik sekali untuk mengekalkan sesebuah negeri itu sebagai zon hijau seperti negeri Perlis ini. Ya, Hafizi, semalam kita ada temu bual bersama pengurus besar Taman Buaya Langkawi yang ada mencadangkan bahawa pembukaan ekonomi semula ini dilakukan secara berperingkat, dan katanya seperti negeri-negeri yang Hafizi sebut tadi, negeri di belah utara kebanyakannya diisytiharkan sebagai zon hijau. Jadi beliau mencadangkan bahawa zon hijau ni diberikan pendahuluan untuk dibuka dahulu sebelum beransur kepada negeri-negeri lain yang diisytiharkan sebagai zon kuning dan zon merah dan sebagainya. Ini juga senada dengan saranan yang dibuat oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow yang katanya kegiatan ekonomi sepatutnya dimulakan dahulu di kawasan yang dikategorikan sebagai zon hijau. Katanya pendekatan ini yang dibincangkan terlebih dahulu dalam pertemuan antara Kerajaan Persekutuan bersama Ketua Negeri tempoh hari. Katanya, namun kita boleh lihat pengumuman yang dibuat turut melibatkan zon merah. Kenapa ia begitu? Saya bukan dalam posisi untuk memberi jawapan. Mungkin boleh tanya sendiri kepada Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali. Pada masa sama, kita lihat pula di Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN bersetuju melaksanakan PKPB, namun ia perlulah mengikuti SOP bersesuaian dengan keadaan semasa dan kesesuaian negeri. Mungkin akan memperhalusi dahulu apa SOP yang bersesuaian dengan negeri Sarawak. Kata pengerusi JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, berkata pihaknya sedang meneliti SOP itu untuk sektor ekonomi di Sarawak beroperasi semula. Sekarang kita mengkaji dengan teliti SOP bagi aktiviti perniagaan yang dibenarkan beroperasi semula selepas pemain industri serta pemegang taruh memahami SOP yang ditetapkan. Kerana SOP yang telah pun dilaksanakan ataupun ditetapkan buat premis-premis ini amat ketat sekiranya ingin membuka meneruskan operasi seperti biasa. Jadi kita akan lihat lagi apa tindak balas dari negeri masing-masing, sama ada mereka akan mengikuti PKPB ini atau tidak, atau akan memperhalusi SOP itu mengikut kesesuaian sendiri. Jadi seperti yang tadi Ketua Menteri Pulau Pinang kata, mungkin boleh tanya sendiri kepada Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali. Semalam sudah pun ada bertanyakan kepada beliau untuk menjelaskan sedikit mengenai hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan negeri, bagaimana untuk mencapai keputusan PKPB ini, dan ini penjelasan oleh beliau. Kita dengarkan dahulu. Kita memberi jaminan SOP ini akan diberikan sebelum penguatkuasaan dasar baru ini pada 4 Mei, dan kita telah bekalkan pada 2 Mei kepada semua kerajaan-kerajaan negeri. Maksud saya ialah proses itu berjalan secara terbuka, melibatkan semua menteri besar dan ketua menteri, dan kita menyatakan memang kita buat secara berperingkat, bukannya kita membuka secara terus seperti didakwa. Dan kemudian pada 29 April kita melalui proses yang ketiga, iaitu membentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dan pada 30 April sekali lagi kita bentang dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Maknanya 4 hari berturut-turut kertas yang sama dibentangkan untuk mendapat maklum balas daripada semua pemegang taruh, sama ada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, pihak swasta dan orang awam, supaya keputusan ini adalah satu keputusan yang bertanggungjawab, bukan sahaja untuk menjamin kesihatan dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat, tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk kita mencerdaskan semula ekonomi. Baik, pada masa yang sama sebelum ini kita lihat pelbagai pihak telah pun menyatakan ada yang menyokong untuk pembukaan aktiviti ekonomi ini dilakukan dan ada juga yang tidak menyokong. Namun ini jelas daripada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, iaitu pembukaan semula sektor ekonomi ini adalah dilakukan sebaik pihaknya menerima data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan bukannya secara tergesa-gesa. Kita dengarkan ini. Perkara ini bukan dibuat secara tergesa-gesa, dan keputusan ini mestilah dibuat berdasarkan data dan kajian yang tepat, bukan berdasarkan emosi. Apa fakta yang dibentangkan kepada kerajaan oleh Kementerian Kesihatan? Ialah sekarang ini sudah banyak berkurangan kawasan-kawasan yang merah ataupun zon merah. Ya.
Dan sekarang ini, kalau dulu kita buat ikut negeri, kemudian kita turun ke peringkat daerah dan kemudian ke mukim, sekarang ni hanya di lokaliti. Bagaimana penjelasan yang perlu diberikan bagi negeri yang sudah hijau keseluruhannya? Bukan 1 minggu, telah lebih 2 minggu Kementerian Kesihatan mengesahkan tidak ada kes baru di negeri yang berkenaan dan telah bertukar menjadi hijau. Mengapa negeri-negeri yang berkenaan masih lagi enggan untuk bekerjasama bagi memulakan aktiviti ekonomi? Ya. Apakah adil kepada peniaga-peniaga kecil seperti Mak Cik Kiah ataupun Pak Saleh di negeri yang berkenaan, di daerah yang berkenaan, dihukum, dilarang untuk berniaga untuk mencari mata pencarian bagi keluarga mereka? Jadi kita lihat di sini pada satu sudut kita lihat apa yang diumumkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, katanya apa yang dibincangkan terlebih dahulu adalah pendekatan bahawa kegiatan ekonomi dibuka dahulu di zon hijau dan dibuka secara berperingkat. Namun kata Azmin Ali pula, persetujuan itu telah pun dibuat secara proses dalam rundingan yang melibatkan kesemua ketua menteri dan juga menteri besar negeri-negeri. Jadi kita tak pasti apa betul-betul kata sepakat yang dicapai dalam persidangan itu. Kita tidak tahu lagi, tapi kita akan lihat sama ada SOP itu akan betul-betul diikuti oleh setiap negeri, sama ada SOP itu akan diubah sesuai mengikut kesesuaian masing-masing dan sebagainya. Baik, seterusnya kita nak beralih ke berita berhubung dengan beberapa syarikat yang dipanggil SPRM berhubung dengan siasatan kontrak makmal 30 juta ringgit. SPRM telah memanggil beberapa syarikat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan mendapat kontrak secara tidak layak bagi menyediakan kelengkapan makmal yang dianggarkan bernilai 30 juta ringgit. Sumber SPRM berkata kepada Astro Awani ketika dihubungi, ia turut termasuk sebuah syarikat pembinaan yang didakwa memperolehi projek pembinaan makmal Kementerian Kesihatan. Dan menurut sumber itu juga, siasatan kini terarah kepada proses pelantikan kontraktor bagi setiap perolehan untuk memastikan ianya dilaksanakan tanpa rasuah, salah guna kuasa dan perlu mematuhi undang-undang serta peraturan ditetapkan. Katanya, tidak ada syarikat yang spesifik tetapi ada beberapa syarikat telah dipanggil untuk membantu siasatan termasuk syarikat pembinaan yang dikatakan memperoleh projek pembinaan makmal. Sebelum ini media melaporkan SPRM menyiasat sebuah syarikat didakwa secara tidak layak mendapat kontrak kelengkapan makmal dianggarkan bernilai 30 juta ringgit dan daripada itu juga sumber turut mengesahkan tiada tangkapan dibuat ke atas mana-mana pegawai kementerian tersebut seperti mana yang didakwa sesetengah pihak. Dan ketika ditanya pada sidang media KKM setiap hari seperti biasa jam 5 atau ke 6 petang, ketika ditanya semalam apa penjelasan yang diberikan oleh KKM adalah mereka sedia memberi kerjasama kepada SPRM berhubung siasatan yang melibatkan dakwaan itu, dan katanya sama ada siasatan SPRM tersebut mengganggu operasi kementerian. Katanya isu yang melibatkan SPRM sebaiknya dirujuk kepada SPRM dan bukannya pihak KKM. Namun pada masa sama KKM sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM kalau diperlukan. Dan bercakap tentang dakwaan berhubung kes tersebut, bahawa beberapa tangkapan telah pun dibuat dan sebagainya. Berita ini menular di media sosial. Namun kata KKM telah pun membuat laporan polis semalam berhubung fitnah yang mendakwa 5 pegawai menteri dan kementerian itu telah ditahan SPRM. Dan KKM dalam kenyataan semalam katanya laporan polis itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Putrajaya berhubung fitnah di beberapa akaun Facebook seperti yang tertera di artikel astroawani.com ini. Dan kata KKM juga hantaran Facebook dan muat naik di Twitter berkenaan mendakwa SPRM telah menahan 2 pegawai kanan Menteri Kesihatan dan 3 pegawai kementerian. Namun hantaran itu antara lain juga mendakwa Menteri Kesihatan juga terlibat dalam siasatan SPRM itu. Namun KKM kata melahirkan rasa kesal terhadap fitnah tersebut. Dan ini merupakan antara laporan-laporan yang kita bawakan di laman astroawani.com. Dan tadi kita dah dengar dalam kita menghadapi satu krisis yang begitu besar COVID-19 ini, sebenarnya ada lagi isu-isu yang nampaknya berbangkit, dan ini antara isu-isu yang turut mengambil ataupun turut diambil perhatian oleh pihak berwajib bagi memastikan tiada ataupun bagi memastikan mereka yang bersalah ini dibawa ke muka pengendalian. Dan untuk itu banyak lagi perkembangan kita akan bawakan dalam... Kita akan dengarkan dahulu apa yang dijelaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Kita dengarkan.
Mengenai SPRM, jadi sebaik-baiknya kalau kita rujuk perkara ini kepada SPRM kembali. Jadi Kementerian Kesihatan akan sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM kalau diperlukan. Baik, banyak lagi laporan menarik di astroawani.com, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, jika sebelum ini kerajaan telah pun memutuskan untuk melaksanakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, bermula daripada Isnin lalu, dan kali ini satu berita yang kita nak kongsikan kepada anda semua, iaitu kata daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan PKPB ini mungkin tamat lebih awal jika rakyat amalkan kawalan kendiri, dan apa yang telah dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri berulang kali sebelum ini dari segi kawalan kendiri itu amat penting untuk kita memastikan kita tidak terkena jangkitan dan sebagainya. Dan ini satu pengumuman yang agak menarik untuk kita dengar, iaitu kerajaan sendiri telah pun mengucapkan ataupun merakamkan ucapan terima kasih kepada tahniah dan juga tahniah kepada orang ramai atas kawalan kendiri dalam mematuhi SOP yang ditetapkan, dan berharap dapat diteruskan sepanjang masa bagi memastikan rantaian jangkitan ini diputus. Dan kata Ismail juga, pelaksanaan PKPB yang bermula pada Isnin dilihat terkawal dan hampir semua SOP dipatuhi semua pihak. Dan jelasnya juga laporan disediakan PDRM menunjukkan terdapat peningkatan pergerakan di seluruh negara namun berada pada tahap yang baik. Dan bercakap mengenai premis-premis perniagaan pula, katanya walaupun dilaporkan sesak dan namun tiada pematuhan SOP seperti penjarakan sosial jelas meleset. Dan ini telah pun dinafikan sendiri jika sebab ini banyak berita-berita yang tular mengatakan ramai orang beratur dan sebagainya untuk masuk ke dalam kedai dan sebagainya. Tapi itu telah pun dinafikan oleh pelbagai pihak, termasuk sendiri daripada prasarana yang melihat kepada untuk pekerja-pekerja ini memulakan pekerjaan mereka menggunakan MRT dan juga LRT dan sebagainya contohnya. Dan ini telah pun dinafikan ataupun keadaan semasa situasi sebenarnya telah pun dinafikan, iaitu mereka telah pun menjalankan penjarakan sosial dan sebagainya. Dan kita bawakan perkembangan seterusnya mengenai apa Nela? Ya, bercakap tentang berita yang menular, ini pastinya menjadi tumpuan utama di media sosial semalam apabila Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid dan suaminya Datuk Saiful Nizam Muhammad Yusof masing-masing didenda RM800 oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Nurul Hidayah yang juga anak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahidi dan suaminya mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan serentak oleh Jurubahasa Mahkamah. Pertuduhan terhadap Nurul Hidayah dan Saiful Nizam dibacakan di hadapan Magistrate Syahwira Abdul Halim dan tertutur didakwa di bawah Peraturan 3/1 Peraturan Pencegahan dan Pengaluan Penyakit Berjangkit 2020 kerana melakukan pergerakan tanpa kebenaran. Ini susulan baru-baru ini apabila Nurul Hidayah memuat naik gambar di Instagram miliknya ketika dia dan suaminya bertemu menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli serta Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Ahmad Masrizal Muhammad di pejabat masing-masing, dan juga pernah memuat naik gambar ketika keluar membeli belah bersama suaminya sekaligus mencetuskan kemarahan pelbagai pihak kerana melihat kepada ramai lagi orang lain yang dikenakan denda dan juga hukuman penjara ketika ingkar ataupun susulan ingkar perintah PKP ini. Namun apa yang dipersoalkan orang ramai, persoalan yang timbul adalah mengapa denda yang dikenakan itu adalah RM800. Walhal kalau kita lihat ya, anda boleh search sahaja denda di astroawani.com dan anda boleh lihat kes-kes sebelum ini di mana kes ingkar perintah PKP ini dikenakan denda sebanyak RM1,000. Itu menjadi kebiasaannya. Contohnya baru-baru ini juga penuntut IPT didenda RM1,000 keluar rumah untuk buat tugasan. Ada juga sebelum ini yang juga hebat dikatakan orang ramai mengenai kes-kes VIP yang turut ingkar perintah PKP ini juga didenda RM1,000. Suami, isteri dan jiran naik kereta bersama mahu beli barang juga didenda RM1,000. Jadi ini menimbulkan persoalan mengapa denda itu berbeza, dan juga agak menarik kalau kita lihat imbas kembali kepada apa yang ditimbulkan sendiri oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan
Kelantan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 10 April. Sebelum ini katanya denda RM1,000 itu terlampau rendah, masih ramai yang ingkar katanya. Jadi pada masa itulah katanya kerajaan mempertimbangkan kemungkinan untuk menaikkan kadar kompaun dan denda terhadap mereka yang ingkar daripada kadar sedia ada. Katanya kerajaan serius untuk membuat pertimbangan, semula memandangkan jumlah mereka yang ditahan masih tinggi, mungkin kerana hukuman yang dikenakan itu iaitu tempoh hukuman penjara mungkin juga perlu dipanjangkan kerana ramai yang tidak takut. Ini berdasarkan perbandingan yang dibuat dengan negara lain. Singapura contohnya mengenakan hukuman sebanyak RM30,000 untuk kesalahan pertama saja, dan di Korea Selatan juga kesalahan pertama RM35,000, dan di Indonesia pun kesalahan pertama dikenakan hukuman RM82,000 iaitu RM300 juta. Dan melihat kepada kata-kata netizen sebentar tadi, kita dapat saksikan ada yang mempertikaikan mengapa RM800, ada yang kenakan RM1,000, dan ini semua kita harus berpaksikan kepada kebenaran, berpaksikan kepada keadilan. Ini merupakan mungkin ada dari segi apa kita dapat katakan dari segi budi bicara, ataupun ini adalah melihat kepada kelonggaran-kelonggaran yang ditetapkan, dan juga kita ingin melihat bagaimana kearifan seseorang hakim itu untuk menentukan sama ada hukuman itu berkurang ataupun tidak, dan kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh mempersoalkan hukuman yang telah diberikan oleh setiap hakim itu. Dan untuk itu kita bawakan perkembangan seterusnya, iaitu melihat kepada masih lagi denda kepada mereka yang ingkar kepada PKP ini, dan seorang penuntut IPT juga telah pun didenda sebanyak RM1,000 kerana keluar rumah buat tugasan. Dan ini satu laporan yang menarik kalau kita lihat, iaitu beliau telah pun dihukum di Mahkamah Majistret Selayang kerana keluar dari rumah untuk membuat tugasan di rumah kawannya semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua, dan ia telah pun ataupun Majistret Nik Muhammad Fadli Nik Azlan menjatuhkan hukuman ke atas penuntut lelaki berusia 20 tahun selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan jurubahasa terhadapnya, dan mahkamah turut memerintahkan lelaki itu menjalani hukuman penjara 3 bulan sekiranya dia gagal membayar denda. Jadi ini sangat menarik. Kita akan lihat apa lagi yang dikatakan oleh netizen, kerana ini juga satu topik yang hebat didebatkan di media sosial. Jadi sangat menarik kita mengikuti perkembangan ini. Tapi kita akan melihat kepada perkembangan lain pula. Ini dari sudut positif sedikit, melihat kepada Barisan Hadapan yang bertungkus lumus merawat pesakit COVID-19, memastikan rantaian jangkitan COVID-19 itu dapat diputuskan. Ini satu aspek yang positif. Kita lihat apa yang diumumkan oleh KKM semalam adalah apabila diumumkan Barisan Hadapan akan diberi waktu rehat bergilir-gilir dan juga khidmat kaunseling. Jadi diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, memandangkan kes positif baru COVID-19 serta penggunaan wad COVID-19 dan unit ICU semakin berkurangan, kementerian akan menggunakan masa ini untuk memberikan cuti secara bergilir-gilir kepada kaki tangan KKM. Katanya Barisan Hadapan Kesihatan dan juga kami di KKM bekerja siang malam tidak henti, tetapi apa yang pasti adalah pengorbanan kami. Dan kita nak dengarkan apa yang diumumkan oleh beliau berhubung perkara ini. Kita akan memberi kaunseling juga kepada mereka dalam untuk mereka dapat pertahankan diri untuk menghadapi kalau ada peningkatan kes lagi. Jadi kita sekarang ni mungkin akan lihat balik dalam tempoh seminggu dua untuk kita mengadakan perancangan yang baru, iaitu re-strategize tenaga kerja kita, peralatan kita dari hospital, dari makmal dan juga di kesihatan awam. Baik, jika sebelum ini susulan daripada PKPB, susulan daripada pelaksanaan PKPB pada Isnin lalu, ramai netizen juga nampaknya memuat naik gambar-gambar seperti di restoran dan sebagainya, tidak terkecuali adalah di kedai pajak gadai. Dan ini satu laporan yang kita nak mengclearkan atau menjernihkan keadaan, iaitu di mana jika sebelum ini ramai yang mengatakan ada yang pergi ke kedai pajak gadai untuk mungkin mereka kekurangan kewangan dan sebagainya, namun jelas daripada Persatuan Tuan punya Pajak Gadai Malaysia, tiada yang luar biasa tentang kunjungan ramai pelanggan ke beberapa premis pajak gadai sejak beberapa hari lalu, dan katanya para pelanggan berkenaan mahu menyelesaikan
urusan mereka yang tertangguh setelah pajak gadai ditutup sejak 18 Mac lalu berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan beliau juga turut memberitahu para pelanggan berkenaan mengunjungi kedai pajak gadai untuk menebus barang kemas yang digadai, membuat pembayaran faedah, melanjutkan tempoh gadaian selain segelintir yang membuat pajakan. Laila. Ya, ini susulan gambar-gambar yang dimuat naik di media sosial menunjukkan ramai yang beratur panjang di kedai-kedai pajak gadai ini, namun katanya ini adalah kebiasaan lagi-lagi apabila pada bulan Ramadan ini, dan apabila hari raya pun tidak lama lagi, katanya jadi ramai pelanggan datang untuk tebus kerana ingin memakai barang kemas kepunyaan mereka nanti. Jadi ini penjelasan yang diberikan oleh beliau. Namun ini mungkin memberi sedikit penjelasan kepada gambar-gambar yang menular di media sosial ini. Baik, kita akhiri Awani Pagi di sini. Jangan lupa saksikan pada jam 8.30 nanti ada segmen Realiti Rakyat. Kita akan bercakap tentang bagaimana pusat-pusat tahfiz akan mengadaptasi kepada normal baharu pasca PKP ini, pada masa sama juga menjaga keselamatan pelajar-pelajar di pusat tahfiz ini pada jam 8.30. Nanti jangan lupa saksikan. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nala Huda Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.